sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan dahulu butang subscribe dan tekan butang loceng di channel ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. Selamat bagi semua kawan-kawan. Hari ini tajuk surah At-Tariq. Kita semalam baca 7 ayat, faham tadabbur 7 ayat. Hari ini insya-Allah kita lagi tambah 10 ayat sampai habis surah At-Tariq. Okey. Okey, nak cek dulu level suara hari ni macam mana. Ini memang tak masukkan ni. Level suara hari ni macam mana di Facebook? Kalau okey, alhamdulillah. Sebab nanti usah kalau dah jalan gear 2 nanti takut dia terberhenti macam semalam. Sahabat-sahabat boleh like dulu FB Live ini. Terima kasih kepada yang telah like FB Live ini. Dan kalau ada kawan-kawan ya masjid, kalau boleh sharekan pada kawan-kawan jemaah masjid, Puan Rifka, kepada cikgu siapa? Cikgu pula. Kak Teh Puan Ida Muhammad. Kak Wan, rasanya Kak Wan nama FB Faridah Ali ya. Kak Wan tengok daripada Faridah Ali ada dekat Atta punya, tak kan. Kak Wan semalam, Kak Wan Nurul Syifa. Okey Puan Rifkah tengok dekat dua-dua Facebook dan Instagram. Terima kasih sahabat-sahabat yang bersama dengan kita. Okey, kalau ready ataupun suara okey boleh tulis dekat jelas. Alhamdulillah hari ni jelas ya. Oh, Kak Ida lah Kak Wan. Oh, Faridah Ali yang dekat page Ustaz tu orang lain lah saya rasa. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton dan sudah bersedia 6.30. Hari ni sambungan dan kita dah lama Ustaz asyik baca lambat je. Sahabat kita daripada Singapura, Masya-Allah, Elisha, yang setiap hari dia akan tolong dan dia akan menonton Allah dan barik dia akan fiha. Allah barik fiha dan akan memberikan bendera Indonesia pula Singapura. So terima kasih kepada sahabat kita yang menonton dari seluruh Nusantara. Okey, insya-Allah Ustaz, kita ayat apa Ustaz? 8. 8. Jom ambil Quran. اوكي. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Itu semalam tadabbur 7 ayat ini. Hari ini kita sambung dalam ayat 8 yang macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta orang lelaki atau orang perempuan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ini alamat keluar mani sebelum ada bibi. Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar atau bercipta kita tak dia kuat. Kita tak kuat. Kita macam air. Tak faham, tak tahu macam mana siapa yang bagi makan waktu kita dalam perut ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak kuat.
Itu sebelum kita keluar ke dunia. Macam mana kalau kita mati hari qiyamah, siapa yang keluar kita dalam kubur? Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tengok apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Yani hari qiyamah, waktu kita keluar dalam kubur, yang keluar ini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan susah. Macam kita nak fikir, waktu kita mani, waktu kita nutfatun qadirah, tak ada kuat, tak ada badan, tak ada apa-apa. Tetapi yang buat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, dia bukan keluar, nak kembali, rujuk. Raja'ah, nak kembali, maksudnya daripada ada dan kemudian tak ada. Betul. Itu raja'ihi kan? Raja'ihi maksudnya rujuk. Tarja' ilal adam. Betul. Laisa keluar, ada takut لا keluar. إنه على رجعه أي رجوعنا يوم القيامة وخروجنا مرة ثانية أسهل من الخلق في النطفة. Itu tafsir. Fahimtu. Lakin al-kalimah laisa keluar, lakin kembali. Kembali ya. Ruj'ihi. Raj'ihi. Okey. Sorry ya. Raj'ihi kembali. Kembali. Ustazah dia kata macam itu terjemah. Okey. Yauma tubla as-sarair. Hari qiyamah kita nampak kalau kita buat amal zahir, kalau kita buat amal zahir, kita buat salat, kita buat zakat, kita baca Al-Quran, kita zikir, itu lafaz. Amal salih tetapi kita lafaz, kita dengar, kita lihat. Tetapi ada amalan kita niyah di dalam hati. Ini nama as-sarair yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Bukan semua orang, bukan semua makhluk yang tahu. As-sarair yang ada di dalam hati. Kadang-kadang ada orang nak buat amal. Nak buat amal dalam hati dia. Itu baca dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Bila orang ada niat baik, walau dia tak buat amal, itu Allah subhanahu wa ta'ala tulis satu hasanah. Betul. Kalau dia ada niat nak buat amal yang tak baik, tetapi dia tak buat amal, Allah tak tulis satu maksiat, dosa, tak tulis. Nampak macam mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Itu hari qiyamah, waktu kita debat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada orang yang tolong kita, tak ada ustaz yang tolong kita, tak ada syekh yang tolong kita, keluarga tak tolong kita. Kita depan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada kuah ke kita. Apa yang ada apa yang kita buat di dunia dan ada niat di dunia, itu hari qiyamah kita nampak depan mata kita. Kita nampak depan mata kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kalau kita di dunia mungkin cakap sahaja atau buat amal sahaja, tetapi yang ada di dalam hati kita macam tak fikir, orang tak tahu, dia tak nampak kita. Macam itu orang cakap. Tapi hari kiamat tak. Allah tahu apa yang kita buat di dunia dan kita tak boleh cakap hari kiamat. Sebab dah ada yakin. Kita nampak waktu hari apa di dunia kita ada niat yang tak baik, itu nampak dah dalam buku yang Allah subhanahu wa ta'ala keluar ke kita hari qiyamah. Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj. Itu lagi sumpah jawab qasam was-samaa'i dhatir raj. Sama' langit, dhatir raj, musim hujan. Ada ulama kata musim hujan. Setiap tahun ada musim khusus hujan. Setiap tahun. Setiap tahun ini was-samaa'i dhatir raj. Kita fikir macam mana? Langit dan ada hujan setiap tahun. Itu siapa yang buat ini?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu berapa hujan, berapa qatarat al-matar, Titisan. titisan. Allah yang tahu. Tak ada teknologi yang tahu. Tak ada orang di dunia yang tahu. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Macam mana kalau kita buat dosa dalam hati, ada hasad, ada sakit dalam hati, macam mana kita fikir Allah tak tahu? Macam tak ada yakin. Tetapi bila kita ada yakin di dalam Al-Quran, sebab surah Al-Tariq itu khusus Al-Quran dan Al-Insan. Al-Quran, iman orang dengan di dalam Al-Quran. Al-Quran wal Insan. Itu yang kita fikir macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ini, dan fikir macam mana was-sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad. Al-ard, bumi, keluar semua nabat, semua makan yang ada di dunia ini ada di bumi. Innahu laqaulun fasl. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Innahu laqaulun fasl. Al-fasl Al-Quran Al-Karim maksud kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam Rasul sallallahu alaihi wasallam arrafahu, huwa al-qawlu al-faslu, khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum, man hakama bihi adal, adlu ma bainakum. Itu Al-Quran Al-Karim. Tak ada satu harf yang salah, tak ada satu baris yang salah di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab dia ada segara yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segara yang lepas hari qiyamah, dan dia adil dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nak jalan baik, memanglah jalan Al-Quran Al-Karim. Kalau nak cari jalan yang tak baik, cari jalan yang tak ikut Al-Quran Al-Karim. Innahu laqaulun fasl. Fasl, hakam. Bila ada masalah, kita pergi mana? Kita tanya ustaz. Sebab apa? Sebab ustaz dia tahu Al-Quran Al-Karim. Bila kita ada susah di dunia, kita doa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bila kita ada sakit hati, nak bersih, nak masuk cahaya dalam hati, kita baca Al-Quran Al-Karim. Ada juga ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu Al-Quran Al-Karim Al-Faslu Al-Hakam. Wa ma huwa bil-hazl. Bukan Al-Quran main. Al-Quran betul. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang kafir, yang main di dalam Al-Quran Al-Karim, nampak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 15, innahum yakiduna kaida. Orang kafir dia buat masalah depan mata kita umat Islam, macam kita nak lupa Al-Quran dan ikut orang kafir. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Al-makidah al-khiyana atau al-fitnah. Apa ada di dalam ini al-qiyada, nakiduna kaida. Al-musyrikin. Kufar Quraisy, betul. Waktu orang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak macam mana nak buat fitnah, dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah keluar di Makkah pergi At-Taif. Nampak macam mana orang kafir dan Yahudi buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam At-Taif. Tetapi siapa yang tolong ini Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita di dalam sifat orang kafir waktu buat masalah ke Islam atau ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke Al-Quran. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lagi tambah yakin bila orang ikut Al-Quran, memanglah dia tak salah.
Walau ada depan dia banyak masalah, banyak fitnah, tetapi dia tak salah. Nampak macam mana ibu Nabi Musa alaihissalam, macam mana dia ambil anak dia letak dalam laut. Macam tak ada ibu buat macam itu. Tak ada siapa yang bagi izin ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bagi kuat dalam hati dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nampak macam mana? Pergi sampai depan rumah Fir'aun. Itu macam ada mati yakin 100%. Itu sifat wa akidu kaida. Ada yakin. Bila kita ada yakin, Allah tolong kita. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bagi nasihat untuk orang kafir sulu-sulu. Kalau dia dengar mimala dan faham, boleh masuk Islam. Ada banyak syarat. Kalau dia tak faham, nampak macam mana Allah subhanahu wa ta'ala buat azab di dunia dan di akhirah. Itu makidah orang kafir yang tak suka Islam, yang tak suka Quran, yang tak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita alhamdulillah ambil ibrah khusus dalam surah At-Tariq, sifat al-insan dan sifat al-Quran. Okey? Okey, boleh nak cakap? Okey. Suara okey hari ini. Suara okey hari ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Selamat sahabat-sahabat pagi. yang baru. Alhamdulillah. Yang baru bersama dengan kita. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, boleh like dahulu page ini, page DRL Consultation, page Ustaz Muhammad Muntasir, ni suami saya, waktu duduk Betul. dekat, bukannya ajnabi, suami saya. Dan saya boleh page, boleh like ataupun follow page saya Ustazah Nurul Hidayah. Ahlan wa sahlan, sahabat perkenalan. Selamat pagi. Kami berkongsi, cuma live ini berbeza sikit dengan live-live yang lain. Kalau tak bawa Quran, dia tak nampak sangat. Dia kena bawa Quran. Live ni kena bawa Quran. Sebab Betul. budak Quran ni, kita nak tengok satu-satu ayat. Hari ni surah At-Tariq. Bah yang kedua dah. Yang semalam ada gangguan sikit teknikal, tapi hari ni okey lah. Alhamdulillah, boleh tengok start daripada ayat. Ustaz dah terang jelas dah. Pada saya dah cukup lah. Dah boleh wassalam dah sebenarnya. Dah boleh wassalam dah. Cuma kita nak wrap up sahaja apa yang Ustaz cerita tadi. Start daripada ayat 8. Ustaz dah mula, iaitu manusia ini Allah suruh tengok bagaimanakah permulaan kehidupan kita. Macam mana Allah jadikan manusia. Allah jadikan manusia daripada setitis air. Air apa? Air mani. Dan air mani tadi Allah sebutkan dua tempat. Yang mana datang daripada lelaki dan datang daripada perempuan. Yakhruju min baini sulbi, iaitu orang lelaki, tulang belakang, dan taraib, iaitu tulang dada daripada wanita. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, iaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah. Inna dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, dia adalah satu confirmation. Nak bagi tahu ini betul-betul ni, bukan main-main. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, ala raj'ihi laqadir. Mudah sangat bagi Allah nak kembalikan balik kamu daripada sebelum ni kamu tak ada. Allah jadikan kamu daripada air dan kemudian kamu pun hidup, kamu ada. Dan kemudian Allah nak jadi tak ada balik. Nak kembalikan kita kepada Allah melalui perjalanannya. Kita kembali masuk dekat dalam lubang kubur. Kita jalan dekat titian sirat. Kita sampai ke syurga. Nak jadikan begitu mudah. Ya? Maksudnya, laqadir, Allah punya kekuatan mudah bagi Allah. Ini bukan susah. Ini sebahagian daripada orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Betul tak Ustaz? Ya, orang yang tak beriman pada akhirat dia rasa macam boleh ke? Kita kan dah ada, macam mana pula lepas ni kita tak ada? Mereka guna akal. Tapi guna akal dengan panduan nafsu, hanya akal semata-mata tak boleh nak jadi rujukan. Okey? Baik. 8, ayat 8, ayat 9. Yauma. Bila sebut yaum,
dalam Al-Quran dia sebenarnya hari. Kak Azizah ada tak bersama dengan kita yang belajar bahasa Arab? Yaum. Kak B belajar bahasa Arab kan? Kalau kita belajar yaum itu ialah hari. Tapi kalau dekat dalam Quran bila sebut yaum tu, hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Betul. Hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini akan tublas sarair. Akan terbongkarlah segala rahsia. Macam lagu Siti. Tiba-tiba pula kan masuk lagu Siti Nurhaliza. Kan? Apa? Ada rahsia. Tu ada rahsia. Yang ni tak ada rahsia. Waktu hari kiamat nanti dah tak ada rahsia dah. Apa rahsianya? Kata para ulama, sarair, rahsia itu ialah niat-niat kita. Yang mana dia ni, bila kita lakukan setiap perbuatan, semuanya ada niat. Ada orang buat live. Niat dia apa? Niat dia bukan nak ramaikan jumhur. Ada orang buat live, nak ramai, bukan sekadar nak meramaikan follower, tapi sebenarnya nak menyampaikan kalam Allah. Sebab kita baca ni, dan grogi kita baca, kita tak faham. Ada orang dia ibadah untuk orang lain, untuk tunjuk pada orang, riak dan takabur. Tapi ada orang dia ibadah hanya untuk Allah. Jadi hari ni tak ada siapa tahu. Sebab yang kita boleh nampak apa yang zahir je lah kan. Apa yang orang tu cakap, apa yang orang tu buat. Tapi nanti, ingatlah manusia, sampai hari akhirat nanti semuanya terbongkar. Masa tu tak tahu nak letak muka kat mana, ya Allah. Rupanya selama ni aku buat sesuatu bukan kerana Allah. Rupanya selama ni aku telah menipu. Bukan menipu Allah. Aku menipu diri aku sendiri. Aku ibadah bukan ikhlas kerana Allah. Sahabat-sahabat, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Siapa pada hari itu yang melakukan perkara-perkara yang memalukan diri dia, masa tu dia tak boleh nak tolak dah. Dia tak ada kekuatan dan tak ada penolong, nasir. Kalau orang Melayu bagi juga nama anak Nasir. Sebenarnya Nasir. Dia sama dengan nama ustaz. Muntasir. Betul. Asal perkataan Nasara. Nasara tu maksudnya tolong. Jadi Nasir apa? Intasara. Jadi intasara ustaz, muntasir, intasara, nasir atas perkataan nasara iaitu tolong. Nasir ala wazn fa'il. Atas wazan fa'il iaitu yang melakukan, yang menolong, orang yang buatlah, maksudnya si pelaku. Masa hari kiamat nanti kita berada dalam keadaan yang susah, yang payah. Kenapa? Niat-niat kita yang kita cuba untuk manipulate dulu. Masa tu ada tak orang nak tolong kita? Tak ada. Allah kata apa? Fama lahu manafi. Fama lahu, tak ada penolong baginya, tak ada kekuatan baginya untuk lepas daripada azab tersebut. Baik, kita start pada ayat 11. Allah kembali bersumpah. Dan ayat 12. 11 dan 12 Allah bersumpah. Ingat tak? Semalam kita belajar ayat pertama Allah sumpah dah. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi bintang. Dan ayat 10, sebab tu Quran punya susunan ni dia sangat-sangat cantik. Betul. Dia bukannya macam susunan kita punya pembelajaran kan. Okey, kalau dia ada satu pattern ataupun ada satu acuan. Tapi kalau Quran ni dia tak ada pattern macam tu. Tiba-tiba tadi Allah dah bersumpah di awal dan kemudian Allah sumpah balik pada ayat 11. Allah sumpah dah apa? Demi langit, dan ayat ke-12 demi bumi. Was-sama, apa yang ada pada langit, Allah kata sama itu, langit itu mempunyai apa? Zat. Zatil. Zat ni maksudnya yang mempunyai, ustaz kan? Sahibat. Sahibah. Tuan. Dia punya apa? Dia punya ar-raj. Ar-raj iaitu hujan. Yani السقوط والإرجاع dia macam satu putaran قيل علماء الماء حينما يتبخر من البحر يصعد إلى السماء فيتكون سحابا ثم يسقط. يعني هذا الرجع أنه يأتي من البحر ثم يلفت. Dia punya kitaran, kita belajar dah dulu kan, kitaran hujan. Kitaran hujan tu dia start daripada, nak kata start pun tak tahulah sebab dia kitaran kan, sama ada daripada laut tu, kemudian dia jadi wap,
dan kemudian dia jadi awan, dan daripada awan tadi dia berkondensasi dan kemudian turunlah hujan. Hujan tadi pergi balik dekat laut dan dia berputar balik. Itu yang nama ar-raj. Okey, boleh tengok juga dekat dalam tafsiran yang bahasa Melayu kita. Saya semalam bersama dengan Usrah Nur Syifa. Subhanallah. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Seronok sangat cerita pasal wanita dengan Al-Quran. Jadi memang banyak ya. Antara benda yang kita dapat cari semalam, sebenarnya sahabat-sahabat, yang kita baca ni, buku ni terjemahan ni, Al-Quran terjemahan ni, sebenarnya bukan terjemahan, nama dia sebenarnya tafsir. Terjemah tafsir, bukan terjemah. Bukan terjemah sahaja, terjemah tafsir. Sebab apa? Kalau kita tengok pada Ar-Raj, saya tak tahulah Quran sahabat-sahabat, tapi yang tafsiran saya ni, dia memang ada nota kaki pada ayat pada hujan tadi. Ar-Raj tu dia ada nota kaki 905 dan dia sebut kat situ 905 ialah kembali berputar. Sebab tu kita kata dia bukan Quran saja, dia Quran tafsir. Kecil Ustaz, kita ada soalan daripada Umi Rupiah. Boleh. Ustazah, mohon penjelasan, kalau kita dah bertaubat dengan kesalahan yang kita lakukan, adakah Allah akan mempamerkan kesalahan yang kita lakukan? Ya Allah, soalannya cantik sangat. Soalan dia macam ni Ustaz. Lau nahnu qad natubu bil dhunubina, hal Allah sayazharu hadha syai' fil akhir? Khalas ya Muhammad. Apabila bermaksud ghafara, Allah ampunkan, ataupun Allah bagi afun, maksudnya perkara itu sudah hapus daripada lembaran kita. Kita ada sahifah Ustaz kan? Betul. Kita ada sahifah nanti Umi. Jadi sahifah kita ni yang termaktub ialah kalau perkara tersebut tidak mendapat apa-apa. Contohnya lah kata daripada kanan kita buat kebaikan. Tapi kalau kita riak, nanti kebaikan tu pun akan hapus. Betul. Juga. Tapi kalau kita tak riak, kebaikan tu akan ada dekat kita punya lembaran. Yang belah kiri pula, kita ada dosa. Kita ada kesalahan. Dan kesalahan kita, kalau Allah bagi ghufran, Allah bagi keampunan, sama juga dia delete. Betul. Dia dah delete dah daripada sahifah. So kita dapat sahifah kita dalam keadaan apa yang kekal. Bukan apa yang telah mendapat sama ada hilang dari sudut pahala ataupun dosa yang telah diampunkan. Sebab tu Allah itu maha. Soalan bagus. Masya Allah, soalan bagus. Kita suka ibu-ibu bertanyakan soalan begini. Baik. Dan bumi pula, wal ard, demi bumi, zat sadaq. Kita pernah bincang dulu Ustaz ya. Betul. Yang fajrun kan Ustaz kan? Fajar tu macam nabat. Wal fajr kan, dia macam satu biji benih yang insyaqqa. Macam tu, dia macam menumbuh, mencambahkan. Sama juga dengan sadaq. Sadaq pun kalau ikut kat sini tafsirannya Ustaz kan? Ni Ustaz. Tatasadda'a wa tansyaqqa. Iaitu dia macam mencambah. Ya. Demi bumi yang mempunyai apa? Tumbuh-tumbuhan kan? Kalau kita faham tumbuh-tumbuhan. Kenapa as-sadaq tu maksudnya tumbuh-tumbuhan tu dia berasal daripada apa? Daripada benih kan yang kecil. Dan kemudian barulah dia pecah begitu dan mencambah sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkan di langit ada hujan, di bumi ada tumbuh-tumbuhan. Bukankah dia suatu benda yang sangat berbeza Ustaz ya? Langit tinggi, yang bumi ni rendah. Tapi tengah-tengah dia Allah boleh bagikan dua benda yang connection, iaitu ada hujan dan ada kita kata nabat. Ada tumbuh-tumbuhan, nabat. Begitu juga kepada ibu dan ayah. Ada qaul mengatakan bahawa macam itulah juga as-sama' tu macam suami. Macam al-ab. Macam abun, macam ayah. Wal ard tu macam ibu. Betul. Walaupun jauh kan. Ayah dengan ibu satu jasad, ayah satu jasad, ibu satu jasad. Macam mana Allah boleh cantumkan ada benih lelaki, ada benih perempuan, dan akhirnya ada dia punya kesatuan dia. Kesatuannya apa? Itulah anak.
yang lahir daripada dua nyawa, dua insan. Di situlah menunjukkan kenikmatan yang Allah bagikan kepada manusia, langit dan bumi, ayah dan ibu, akhirnya lahir anak. Subhanallah, Masya Allah, indahnya penciptaan Allah. Baik, start pasal Quran. Betul. Ayat 13 pasal Quran dah. Innahu. Hu itu, tengok bahasa Arab dan bahasa Quran sangat tinggi. Kadang-kadang kita jumpa innahu pada ayat 8. Ayat 8 innahu itu adalah Allah. Innahu ala raj'ihi. Innahu ala raj'ihi, itu Dhamir. dhamir tu kepada Allah. Dia hu juga. Tapi pada ayat 13 innahu itu Quran. Betul. That's why Syekh Ramadan Al-Buti kata mustahil untuk terjemahkan Al-Quran. Betul. Mustahil. Sebab apa? Nafs al-ma'na. Dia benda macam sama. Innahu. Tapi ini innahu sesungguhnya Allah. Ini innahu adalah Quran. Jadi sebab itu dia hanya perlu kepada tafsiran. Tafsiran dibolehkan. Tak ada masalah untuk kita Al-ma'na. al-makna. Sebab apa? Tafsir ini apa makna dia daripada ayat tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassir. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu ialah penamat, Betul. penentu, hakim yang menentukan. Qaulul fasl. Fasl itu apa? Pemisah daripada yang benar dan yang batil. Siapa yang bagi tahu yang kita buat dalam dunia ni betul ke salah? Tengok Quran. Apa Quran kata? Kalau Quran kata betul, memang betul lah benda tu. Kalau Quran kata salah, memang perkara itu sesungguhnya batil, salah. Ma huwa bil hazr. Ingat, Quran itu bukan main-main. Hazlun, gurauan. Betul. Kalau Ustaz sebut kelakar, Ustaz kata Gurauan. hazl, gurauan sebenarnya. Main saya fikir. Dia lebih kurang macam main, macam gurau, macam lawak. Gitulah orang kafir Quraisy, dia akan dia akan mempermainkan isi Al-Quran. Sedangkan Allah kata wama nafi. Tidaklah Al-Quran itu sebagai gurauan. Innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka itu cuba untuk mencari putar belit dengan satu putar belit yang tipu daya yang besar. Betul. Wa akidu kaida. Yaqin, ziyadat ta'kid. Lagi Ziyadah. Tambah lagi, confident lagi Ustaz. Dan betul-betul mereka itu menipu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. La tasta'jil fi halakihim wa intiqami minhum. Ini pujuk, Allah pujuk hati orang mukmin. Bila kita nampak ada orang kafir, orang yang jahat, yang cuba untuk Itu akidu kaida. Nampak macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu keluar waktu hijrah masuk dalam Gua Hira. Gua Hira, okey. Nampak orang kafir ikut sampai naik bukit. Al-makidah التي جاءت من الله لهم لم ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Hira. Itu makidah Allah Subhanahu wa taala. Ta'ajaza wa ajazihim ala kaidihim bi imhali thumma هذا غير. غير. okey. Sorry. Okey. Terus. هذا بس معناه وأكيد كيدا. ما مقصود كيد الله. Tak ada nama Allah al-kaid. Okey. Tetapi orang kafir dia nak tutup Islam, dia nak bunuh Rasulullah SAW, ikut Rasulullah SAW sampai bukit. Cari mana Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Siddiq sampai Gua Hira. Tapi tak nampak. Orang kafir tak nampak. Dah balik. Siapa yang tolong Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar? Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam mana? Siapa yang dekat Allah Subhanahu wa taala, Allah tak lupa. Allah tak lupa. Yakin 100% bila kita ada yakin Allah tolong kita, mimala Allah tolong kita. Nak buat amal terus Allah tolong kita. Nak salat rahim Allah tolong kita. Nak buat apa-apa kita ada yakin Allah yang tolong kita. Bukan apa yang kita nak buat terus macam kita kuat. Tak, kita miskin, kita dhaif, kita tak kuat. Yang kuat Allah Subhanahu wa taala, nama dia Al-Qawi. Tapi orang wa khuliqal insanu dha'ifa.
walau dia ada harta banyak, walau dia sombong, walau dia apa-apa, tetapi dia dhaif depan kuat Allah Subhanahu wa taala. Oh, faham. Baru faham. Baru faham. Alhamdulillah. Baru faham. Maksudnya perbezaannya pada ayat 15 tu orang kaidu yakiduna atas wazan jamak. Inam yakiduna kaida. Iaitu perbuatan kaid itu tipu lah ya. Perbuatan tipu itu dibuatkan oleh orang kafir Mekah, kafir Quraisy. Betul. Tapi wa akidu kaida, Allah kata aku pembuat tipu daya juga. Sebab tapi yang kita kata tipu daya Allah ni yang baik. Yang betul. Sebab memang Allah boleh apa orang kata, kau nak manipulate, aku pun boleh manipulate. Begitu. Famahilil kafirin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala apa, maka ataupun kerana itu aku memberi penangguhan. Yang saya sebut pasal pujuk tadi, kalau kita tengok orang-orang yang jahat ni kadang-kadang masih ada lagi dekat atas muka bumi ni. Sebab apa? Famahilil, Allah sengaja tangguhkan, ya ta'akhir. Betul. Azabuhum, Allah saja bagi depa masa. Kamu nak cuba untuk tipu di atas muka bumi ini, buatlah. Kita kalau kita kata kalau ni nanti biar dia mati kena hempak bumi ke apa macam tu kan. Kadang-kadang kita tengok tak jadi pun. Azab-azab tu maksudnya tak menimpa pun mereka. Tapi Allah bagi tangguh. Betul tak? Sebab memang kita boleh tengok begitu. Orang-orang yang cuba untuk melawan Allah, Umar kata dia tak lama dia ni. Tapi kita tengok itulah yang umur panjang. Betul. Umur dia panjang. Macam-macam dia boleh buat lagi. Kenapa Allah lambatkan azab tersebut? Wa amhilhum ruwaida. Wa hadha muntaha al-wa'id wa tahdid. Ini sebenarnya adalah satu ancaman sebenarnya. Satu ancaman yang besar daripada Allah. Nanti tunggu. Kalau aku bagi masa dahulu, tapi lama-lama nanti kamu akan dikenakan azab yang sangat pedih. Terima kasih banyak-banyak. 7-9 minit. Sahabat-sahabat dekat Instagram boleh saya kenal. Mungkin sahabat-sahabat dari mana boleh komen dekat ruangan komen tu. Jom makan sama. Jom makan sama. Boleh tulis kat ruang komen dari mana. Dari mana sahabat-sahabat KL ke, Selangor ke. InsyaAllah esok kita masuk surah apa Ustaz? Surah Al-Buruj. Masya Allah. Surah Al-Buruj. Naam. Panjang Ustaz ya surah Al-Buruj. Dia macam something lah. Dia punya ni macam Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Selamat pagi. Hati-hati jalan ke yang pergi kerja. Hari ini ada sekolah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End.